Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Okey, PDPR bersama Cikgu Umi. Okey, tajuk hari ini ialah tajuk pengawetan makanan bagi tahun 6, iaitu kaedah-kaedah pengawetan makanan serta kepentingan kaedah pengawetan makanan. Baiklah, sebelum tu tolong subscribe, like dan share YouTube Teacher Umi. Okey, thank you. Okey, tujuan pengawetan makanan adalah untuk melambatkan proses makanan itu menjadi rosak. Okey, dan dia juga adalah untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma supaya makanan itu tahan lebih lama. Okey, jadi kita boleh makan dengan lebih lama makanan tersebut. Okey, ini cara-cara untuk kenali makanan yang sudah rosak. Kita kena lihat, tengok tekstur dia berubah ke tak, bau sedap ke, bau masam ke, dan juga rasa tu rasa sikit je, jangan rasa banyak-banyak, nanti sakit perut kan. Okey, seterusnya kaedah pengawetan makanan. Okey, ada beberapa kaedah pengawetan makanan. 10 cara kaedah pengawetan makanan. Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama ialah kaedah pengeringan, yang mana ia menyingkirkan air daripada makanan. Caranya adalah dengan menjemur makanan di bawah cahaya matahari atau memanaskannya ke dalam ketuhar. Okey, contoh-contohnya ialah tengok gambar-gambar ni. Sotong kering, ikan kering, ini dia keropok kering tu kan. Itu adalah teknik pengawetan makanan secara pengeringan, yang mana ia akan mengeluarkan semua air di dalam makanan tersebut. Kemudian kaedah pendedihan. Pendedihan seperti yang kita tahu, kita panaskan sesuatu makanan pada suhu yang tinggi. Okey, tujuannya adalah untuk membunuh mikroorganisma pada makanan. Contoh makanan ialah rendang, serunding, dodol. Cuba tengok betul tak? Serunding, dodol, rendang. Okey. Seterusnya ialah kaedah penjerukan. Satu kaedah untuk mengawet makanan dengan merendam larutan gula dan garam. Cuka juga boleh digunakan untuk menjeruk makanan. Keasidan dan kepekatan larutan gula yang tinggi akan menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Contohnya ialah jeruk buah, jeruk sayur, cili kan. Itu semua kita boleh guna kaedah penjerukan. Seterusnya ialah pembungkusan vacuum, yang mana kaedah ini diawet makanan dengan cara masukkan makanan ke dalam beg plastik ataupun botol kedap udara, yang mana semua udara dikeluarkan daripada bekas tersebut menggunakan vacuum, bukan vacuum yang kita duk mop kapet lantai tu, bukan. Vacuum yang khas untuk makanan. Okey, biasa kalau kita beli sosis kan kita nampak dia dekat plastik kan, terus nampak ketul-ketul sosis kan. Itulah dia kaedah pengawetan secara pembungkusan vacuum. Nampak tak sosis dan juga keropok dan ikan sayur tu. Okey, ia menjadikan makanan itu tahan lebih lama. Seterusnya, kaedah penyejuk bekuan dan pendinginan. Okey, proses penyejuk bekuan yang mana dan pendinginan ni kita biasanya menggunakan peti sejuk. Okey. Dan makanan yang disimpan pada takat beku ialah 0 darjah Celsius dan ke bawah. Itu bahagian atas. Yang bahagian chiller ataupun bahagian dingin, ia disimpan pada suhu yang kurang daripada 18 darjah Celsius. Okey, apa-apa makanan yang boleh kita simpan dalam peti ais ialah ini. Okey, jangan simpan benda lain. Okey, yang tak perlu simpan dalam peti ais tak perlu. Yang mana perlu simpan peti ais baru kita simpan. Okey. Kalau tak nanti peti ais kita akan crowded lah. Okey, kemudian kaedah pemasinan. Proses pengawetan makanan dengan menggunakan garam. Pemasinan mesti dengan garam. Okey, garam ini digunakan untuk menyingkirkan kelembapan dan mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Contohnya ialah ikan, telur, sayur-sayuran. Ini dia. Masin. Nampak tak lobak masin, sawi masin, ikan masin dan juga telur masin. Okey, seterusnya adalah kaedah pelilinan, yang mana menggunakan lilin cair untuk membalut buah-buah ataupun sayur-sayuran. Contoh buah-buahan yang selalu kita dapat ialah buah apple dan juga tomato, lemon. Betul lah, kalau kita nak makan, kita kena basuh betul-betul dulu. Okey, dia menggunakan lilin cair. Nampak tak gambar di tengah tu? Dalam tong tu, dalam bekas tengah tu, ada lilin cair, dia sadut buah-buahan lalu dalam tu, dan kemudian akan jadi berkilat macam apple semua tu lah. Okey. Seterusnya ialah kaedah penyalaian, yang mana dia menggunakan cara mengasak
dalam tempoh yang lama. Kaedah ini akan mengerikan makanan dan menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Contoh makanannya ialah ikan salai, daging salai, pisang salai. Nampak tak? Orang tu di tengah salai itik tu. Yang mana air daripada badan itik tu akan keluar-keluar lama-lama. Bila dah tak ada air dalam badan itik tu, barulah itik tu tahan lebih lama. Okey, kemudian kaedah pempastiuran. Yang ini kita boleh katakan sebagai susu ataupun jus buah ataupun vitagen ataupun air-air kultur lah yang digunakan, yang selalu ada dekat pasar raya tu. Dia pempastiuran dilalui ni, nampak tak? Yang tengah tu dia melalui orang panggil sebagai pipe pempastiuran. Okey, itu dia. Daripada susu segar dipanaskan dan penyujukan segera, kemudian dimasukkan ke dalam botol ataupun kotak dan dihantar ke pasar raya untuk kita beli. Okey, seterusnya. Kaedah pengetinan dan pembotolan di mana dia membunuh mikroorganisma dan menyimpannya dalam botol atau tin yang kedap udara. Okey, contoh makanan ini ialah ni dia. Ni semula kicap, sardin, laici, buah rambutan. Kenapa dibuat macam ni? Sebabnya untuk bagi kita dapat makan buah-buahan ataupun apa-apa makanan yang ditingkan tu dalam jangka masa yang lama. Kita boleh makan bila-bila masa. Tak payah nak tunggu musim dia, kita boleh makan. Okey. Ini adalah kepentingan teknologi pengawetan makanan. Yang pertama, pengawetan menjadikan makanan dapat disimpan lebih lama. Okey, betul. Boleh disimpan bertahun-tahun. Memudahkan bekalan makanan dihantar ke kawasan yang mengalami banjir dan juga gempa bumi. Ataupun kawasan-kawasan yang tanah tinggi. Di kawasan gunung. Okay, orang-orang yang hidup yang tinggal di kawasan gunung, dia susah untuk mendapat makanan yang fresh. Jadi itulah dia. Pengetinan, pembotolan itu adalah contoh makanan yang sesuai untuk diberi kepada mereka. Makanan juga mudah disimpan dan dipasarkan ke tempat lain. Okey, ini makanan dapat disimpan lebih lama dan dinikmati sepanjang masa. Saya dah terang tadi pasal yang pengetinan. Membolehkan buah-buahan bermusim dinikmati sepanjang tahun. Macam rambutan sekarang ni kan. Dari sekarang kita nak makan tahun depan, bulan 1. Tak mungkin ada pokok berbuah. So, kita boleh makan makanan dalam tin. Okey, untuk mengelakkan pembaziran makanan. Ya, untuk mengelakkan pembaziran makanan. Ya, betul. Okey, macam sardin kita boleh beli yang kecil. So, kita makan sikit-sikit. Okey. Okey, ni adalah link untuk video-video cara pengawetan makanan. Murid-murid boleh tengok, boleh rujuk pada link-link tersebut untuk tengok cara-cara untuk mengawet makanan melalui kaedah-kaedah yang dinyatakan ini. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Ini adalah tugasan. Sila buat dan hantar tugasan pada cikgu kamu.